الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dimuliakan, kita akan membaca Kitabul Fadail, bermula dengan babu fadli qiraatil Quran. Kitabul Fadail, kitab berhubung dengan fadail. Fadail bermaksud fadilat ataupun kelebihan, fadilat ataupun kelebihan. Kenapa tak jumpa? Sambung yang dulu je. Sebelum kita WKT 715 Proton Wajah blocking, nanti kita kena minta orang jaga parking. Sebelum kita meneruskan perbincangan berhubung dengan fadail ataupun berhubung dengan fadilat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebahagian daripada amalan, maka saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk jelas memahami tentang konsep fadilat ini ataupun fadailul a'mal ini, kelebihan amal, supaya nanti kita tidak berlaku salah faham ataupun salah tanggapan terhadap apa yang dikatakan fadilat. Fadilat adalah kelebihan ataupun ganjaran di atas sesuatu amalan yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menuju kepada fadilat itu dengan lebih dalam, tuan-tuan dan saya mesti faham bahawatanya tidak ada sesiapa pun yang berhak menjanjikan tentang fadilat ini melainkan Allah dan Rasul saja. Kerana fadilat membabitkan ganjaran pahala, pemberi pahala ialah Allah Azza wa Jalla, ataupun kurniaan Allah terhadap sesuatu amalan yang tahu tentang Allah akan kurnia terhadap sesuatu amalan ini ialah manusia yang diberikan wahyu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah naskan dalam Al-Quran, apa yang Rasul naskan di dalam sunnah, di situ adanya fadilat. Adapun orang lain, maka dia tidak berhak untuk menyatakan awak bacalah perkara ni nanti dapat pahala sekian-sekian. Dia tak berhak. Kalau dia mendakwa, berarti ia mendakwa seakan-akan turun kepadanya wahyu. Kerana ia pahala, siapa tak tahu Allah nak bagi pahala, melainkan dia mesti Rasul. Maka ini kadang-kala menjadi salah faham apabila kita menyebut bahawasanya bacaan-bacaan tertentu baik untuk kita baca, tetapi jangan jamin fadilatnya, melainkan anda mempunyai bukti daripada Al-Quran ataupun mempunyai bukti daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang boleh membaca apa-apa saja daripada ayat-ayat Al-Quran, namun apabila ia ingin menyandarkan fadilat, mesti ia buktikan daripada dua sumber ini.
Umpamanya kalau saya katakan selepas daripada petang Ahad elok dibaca surah Ali Imran, saya kata kepada tuan-tuan, tuan-tuan mesti bertanya saya, kenapa elok? Saya kata dapat ganjaran lebih. Tuan-tuan mesti tanya saya, apa ganjarannya? Ganjaran tentu bukan wang. Kalau itu tidak fadilat, itu upah daripada manusia. Fadilat yang kita cakap dalam konteks pahala atau kurniaan-kurniaan yang lain yang Allah janjikan. Kita kata dapat pahala lebih. Bila saya kata pahala, pihak yang memberi pahala bukan saya. Saya tak boleh memberi pahala. Bahkan Ar-Rasul tidak boleh memberi pahala. Yang memberi pahala ialah Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan kena bertanya saya, Allah yang akan beri pahala, bila Allah kata dia nak bagi pahala? Di mana sumbernya sehingga kita katakan Allah akan beri pahala? Saya mesti kata, kalau tidak ada fadilat baca surah Ali Imran pada masa hari Ahad, nanti tuan-tuan balik buat pula. Itu contoh. Kalau saya kata ya ada, saya mesti buktikan dengan nas Quran ataupun saya buktikan dengan nas sunnah. Saya nak bagi tuan-tuan faham dalam bab fadilat ni, nas Al-Quran ataupun dengan nas sunnah. Jika saya tidak boleh buktikan, Arab panggil taqawul, maksudnya mengada-ngadakan benda yang Tuhan tak kata. Mesti saya kena buktikan. Saya kata, dalam nas sekian ada. Kalaulah satu orang bangkang saya, dia kata tak, kita tak bangkang you baca surah Ali Imran, tapi you janganlah kaitkan dia dengan petang Ahad. Dia kata, tengok tu, orang nak baca Quran pun you tentang. Kita bukan tentang, dia bukan tentang bacaan Quran, ia tentang anda membuat suatu ketetapan itu. Surah tu anda boleh baca bila-bila masa, di mana saja, hari apa, bacalah. Ia surah daripada Al-Quran. Tetapi bila anda kaitkan dengan suatu tempoh tertentu, waktu dan hari tertentu, dengan suatu ganjaran tertentu, ia mempunyai maksud suatu dakwaan bahwasanya ia suatu janji daripada Allah. Janji daripada Allah tidak ada siapa yang tahu melainkan melalui peruntukan wahyu ataupun perantaraan wahyu. Wahyu tidak ada siapa yang terima melainkan orang itu seorang rasul. Congak dan kira bicara ini adalah asas dan manhaj yang berjalan di atasnya para ulama salafus salih, sehingga mereka tidak membuat sesuatu dakwaan mengenai agama melainkan mereka pastikan bahawasanya hal itu ada daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata saya free, saya petang Rabu free, petang Rabu saya akan baca Quran, pasal apa? Pasal saya free. Tak apa, itu tidak berkait dengan fadilat, itu berkait dengan awak ada kelapangan. Saya ustaz, setiap kali lepas subuh saya baca Quran. Kenapa? Masa tu saya kosong masa, saya rasa itulah peluang saya yang terbaik. Saya pun rasa saya belum buat apa lagi, saya rasa baik saya mula dengan Quran. Jadi saya rasa selesa waktu pun ada. Tak apa, you jangan kaitkan dengan lepas subuh lah disuruh dengan fadilat sekian-sekian, kerana itu membabitkan dakwaan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu asas pertama dalam kita nak membahaskan kitabul fadail ni. Kita tak masuk lagi. Saya nak bagi dia punya landasan dulu. Nanti kita tersalah faham dalam banyak perkara. Yang kedua, kereta beralih tuan-tuan. Ni WKT 2715 peraturan wajar. Tolong alih kejap. Kita sahabat kita ni mungkin tak tahu ada kuliah, jadi kita tolong alih. Okey. Yang berikutnya, fadilat itu tidak diperolehi melainkan setelah seseorang itu melakukan kerja yang teras, yang asas secara betul. Anda tak boleh dapat fadilat kelebihan salat duha umpamanya, ataupun fadilat puasa pada hari Arafah, yang lebih jelas puasa pada hari Arafah, melainkan anda berpuasa dengan puasa yang betul.
seperti yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jika satu orang berpuasa dengan cara yang tak betul, lalu dia ingin menuntut fadilat pada hari akhirat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin yukaffiru sanatul madiyah wal baqiyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, puasa pada hari Arafah itu dia ampun dosa yang lepas dan dosa yang selepas daripadanya. Sedangkan cara puasanya tak betul, maka dia tidak memperolehi fadilat. Demikian ibadat-ibadat yang lain. Seorang nak dapat fadilat solat asar, ada jaminan. Fadilat tentang berhubung dengan solat subuh berjamaah, ada jamin. Hendaklah solatnya dulu itu betul, seperti mana yang telah ditunjuk ajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika ia buat cara yang tak betul, maka ia tidak mendapat fadilat. Saya ingin menuju kepada suatu poin yang lebih besar daripada itu. Kita baru saja selesai melakukan ibadat korban. Ia suatu ibadah yang ada fadilat dan kelebihan. Dan tadi imam juga membaca tentang ayat-ayat Nabi mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Fadilat yang besar ini berhubung dengan korban. Adakah boleh diperolehi fadilat orang itu mengikut Nabi Allah Ibrahim jika sekiranya akidahnya tidak seperti akidah Ibrahim alaihissalam? Ramai orang yang berkorban mungkin, lalu dia bersangka macam dia telah benar-benar meniru Nabi Allah Ibrahim di sudut itu. Pun sebenarnya tidak sama. Saya sebut dalam kuliah kita di Kelab Goh pagi tadi, bahawasanya itu tidak sama. Adakah sama seorang bapa yang menunggu kelahiran anaknya dalam tempoh yang sangat panjang, yang lahir pada usia yang lanjut, ia saleh, lalu Allah menyuruh untuk menyembelihnya dengan tangannya sendiri? Sebelum proses penyembelihan itu memang tidak berlaku, tetapi bukan penyembelihan itu yang menyakitkan, tetapi yang menyakitkan yang lebih daripada itu adalah perasaan seorang insan untuk mengorbankan anaknya. Tak nanti banyak kita kalau ada anak teruk tak dengar cakap, kita nak ambil tindakan pada anak kita pun 3-4 kali kita fikir. Nanti dia tak cakap mengaku pula, nanti lari keluar rumah, macam-macam persoalan datang kepada kita. Padahal ia bukan muti', ia bukan anak yang taat. Yalah, agama pun tak suruh kita halau nak keluar rumah, nanti tuan halau pula kan. Tetapi artinya betapa perasaan seorang bapa. Demikian bagaimana perasaan seorang bapa mendapat anak yang saleh kemudian nak mengorbankannya. Adakah boleh dibandingkan ini dengan seorang yang mengeluarkan RM400 diberikan kepada imam untuk beli seekor lembu yang kongsi sebanyak 7 orang sembelih, dia pun tak sembelih, imam yang sembelih dia tunggu makan daging saja? Tak sama. Namun Allah Subhanahu wa taala mengaitkan peristiwa itu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seperti mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaitkannya dan menyebut kama taqabbalta min Ibrahim, seperti mana engkau telah terima ia daripada Ibrahim. Mengaitkan peristiwa korban itu dengan Ibrahim. Bukan masalah Ibrahim itu, korban itu yang menjadi teras. Yang menjadi teras itu ialah agar kita yang melakukan ibadat seperti yang dilakukan oleh Ibrahim hendaklah terlebih dahulu berakidah dengan akidah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu apabila Al-Quran menyebut tentang contoh teladan Nabi Allah Ibrahim, dia tidak sebut tentang masalah korban itu, tetapi yang dia sebut dalam surah Mumtahanah, apa yang Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya bagi kamu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya adalah contoh teladan yang baik. Apa contohnya? Kata Allah, ketika mereka
ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengkufurinya. Telah ternyata di antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sehingga kamu beriman kepada Allah Tuhan yang Esa. Itu contoh apa yang Ibrahim lakukan. Contoh yang Ibrahim lakukan ialah contoh bara' dalam akidah. Contoh al-wala wal bara', membulatkan nekat, membulatkan taat setia kepada Allah, berlepas diri daripada sesiapa saja yang menentang Allah dan Rasul. Itulah akidah Ibrahim. Itulah akidah orang-orang yang mengikut Ibrahim. Itulah akidah yang dipesan oleh Ibrahim kepada anak cucunya. Mana mungkin seorang yang menyembelih korban dalam masa yang sama tidak melepaskan diri daripada kekufuran, kemudian pada hari akhirat menuntut daripada Allah fadilat mengikut Nabi Allah Ibrahim. Mana mungkin hal ini berlaku? Hendaklah kebersihan akidah seperti mana Ibrahim berlepas diri daripada manusia di sekelilingnya yang menyanggahi akidah tauhid yang betul. Manusia ini mungkin mempercayai Allah, tapi dalam masa yang sama ramai yang tidak melepaskan diri daripada kesyirikan. Kalau orang ni benar-benar mukmin, tuan-tuan, sukar baginya. Sebab tu saya satu orang yang tidak setuju. Hari itu kita sebut, kita tak ada diparaya ke apa. Kita bukan anti, kita bukan musuh kepada, kita bukan perkauman, kita bukan resis, kita juga bukan bersifat untuk melakukan ketegangan. Tetapi you raya you punya agama, kita tak sama. Kita tak kongsi-kongsi dalam hal ini. Dalam masalah syirik kita tidak kongsi. Awak syirik, awak nak teruskan, teruskan. Tapi syirik, akidah kita tidak berkongsi dengan dia. Bersih dalam masalah ini. Jika tidak, orang tak faham. Dia ingat tak ada apa. Di Kedah ada suatu tempat saya malah sebut, ada wakil rakyat Hindu, tapi dia buat korban 2-3 tahun lepas. Dia bukan buat korban, dia nak ambil hati apa penduduk. Jadi dia derma lah sektor ekor lembu. Dia kata musim ni buat apa? Musim ni dia kata orang raya, orang Islam sembelih lembu. Dia sendiri lembu Tuhan. Dia sendiri lembu tu Tuhan, tapi dia bagi 1 ekor, 2-3 ekor lembu, dia suruh orang masjid buat. Alah, sebagai nak dekat dengan mereka. Orang masjid kata, ish, dia ni bagus juga, dia kata. Walaupun lembu tu apa, dia tak percaya, tapi mereka sangka dia buat ibadat. Kita kata tak sah ibadatnya, mesti dia berakidah seperti mana akidah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu tuan-tuan, konsep ini mesti difahami. Ceritalah pusing dalam dunia manapun, tetapi mesti sampai kepada akidah yang telah ditegakkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa Al-Quran kata dalam hal ini? Apa Quran kata dalam hal ini? Qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Katakanlah kami beriman dengan Allah dan dengan apa yang telah diturunkan kepada kami dan turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anak cucunya. Kami beriman dengan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa, dan kami beriman dengan apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak pernah membezakan di antara nabi-nabi itu, dan kami kepada Allah menyerah diri. Jika mereka itu beriman sama seperti kamu beriman, merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk, kata Quran. Jika mereka berpaling, mereka adalah orang-orang yang berada di dalam perpecahan, dan cukuplah bagi kamu Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Al-Quran hebat, tuan-tuan. Di dalam persoalan akidah ada pertarungan yang tidak ada kesudahannya. Manusia berdiri menegakkan akidah. Para Nabi alaihimussalatu wassalam berdiri membawa akidah. Pagi tadi saya sebut pada tuan-tuan, sebab tu Al-Quran menyebut dalam surah An-Nahl, apa Allah sifatkan tentang Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu satu umat. Sedangkan dia hanya seorang individu. Kita keseluruhan umat Islam yang berjuta-juta, ratus juta ini dianggap sebagai satu umat pun begitu lemah untuk menghadapi dunia kufur. Tetapi Ibrahim seorang diri bagaikan umat yang besar, berdiri menghadapi dunia kekufuran. Sehingga keberdirinya Ibrahim itu menyebabkan kita mewarisi akidah Ibrahim sehingga hari ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Sesiapa tidaklah ada orang yang berpaling daripada agama Ibrahim melainkan orang-orang yang telah membodohkan dirinya. Sesungguhnya kami telah mengangkat Ibrahim di dunia, dan di akhirat kelak dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Ketika Tuhannya berkata kepadanya, Islamlah kamu wahai Ibrahim, serahlah dirimu kepada Tuhan wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, aku menyerahkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Ini akidah Ibrahim, akidah yang bertarung dengan dunia kufur, akidah yang menegakkan yang selalu kita sebut dalam kuliah kita, tauhid uluhiyah. Manusia ini memang tahu tentang kewujudan Allah, tetapi syiriknya banyak. Kita umat Islam kelihatan bagaikan satu umat, tapi kalau kita pergi ke sana, fulan nampaknya Islam, tapi tengoknya tangkal di tangannya, tangkal di pinggangnya. Fulan namanya Islam, tapi di dinding ke rumah, di dinding kedainya entah berapa lagi ranjah, berapa lagi apa macam-macam mentera yang diletakkannya. Fulan Islam, tapi saban bulan pergi kepada bomoh. Fulan Islam, jodohnya lambat seban hari berapa kali mandi air bunga. Fulan macam-macam lagi. Akidah mereka semua tidak bulat. Musim korban mereka buat korban, tapi akidah mereka tak sama seperti Ibrahim. Sudahlah lembunya pun tak sama. Sudahlah sembelihannya pun tak sama, sudahlah kadar pengorbanan pun tak sama, teras akidah pun tidak menyerupai Ibrahim alaihissalam. Hadirin mukminin, hal ini penting. Sebab itu kita tidak hairan dan kita nak membicarakan tentang fadailul Quran. Sebab itu kita tidak hairan apabila kita tengok ini baru ni sambut apa? Tahun baru 400 orang black metal. Black metal. Ada satu student USM buat master kaji tentang black metal. Black metal ni sembah syaitan. Sembah syaitan. Dia buat apa? Ini kadang-kadang pemberitahu pula buat kononnya black metal ni ada berapa jenis. Pentingnya dia mental lah. Yang penting apa? Dia sembah syaitan. Dulu kalau orang kata masuk Islam, masuk Kristian, bising kita ya. Walaupun orang dulu bukanlah kuat sangat akidahnya, tapi dalam kes natrah sensitif mereka. Bergaduh masyarakat Melayu. Tapi dalam black metal ni sembah syaitan. Mereka yang terlibat dalam black metal ni kemungkinan taklah pelik kalau tiba-tiba kita cek dia. Tengok pak dia di kampung mungkin imam, ayah dia mungkin AJK surau, mungkin AJK masjid, mungkin lebay. Tak mustahil juga mungkin bapak dia ustaz. Dia mungkin bertanya, apa yang tak kena ni dengan anak saya ni? Kecil-kecil dia ni bagus, 6 kali dia khatam Quran. Walau sekali je 6 kali nak. Dulu tuan-tuan pun tahu ada seorang yang yang murtad daripada Perak yang jadi isu itu. Bapak dia kata benda yang sama. Anak saya ni saya pun tak faham, bagus dia ni, 2 kali dia khatam Quran. Bapak dia sebut 2 kali, 2 kali dia khatam Quran. Macam mana dia masih boleh murtad? Tuan-tuan, Al-Quran ini bukan suatu bacaan dalam arti kata suatu bacaan yang tak dipahami, tapi ia adalah suatu nas,
satu amaran, satu ajaran, satu titah perintah, satu penyuluh kepada akidah yang benar. Bila dia hanya baca dengan tak faham, maka dia baca Quran, dia tidak berakidah dengan akidah Quran, sehingga kepada guru Quran. Saya cerita pada tuan-tuan beberapa kali, kalau orang belah utara, dia sampai kepada lam yakunil ladzina kafaru, dia buat nasi kunyit. Kita besok nak ubah surah, tok guru bagi tahu, suruh bagi tahu mak kita, bagi tahulah besok masuk lam yakunin, dia kata kunin pun dia bunyi. Mak kita pun, kita bagi tahu pun tak apalah, kita pun tak tahu apa. Nanti mak kita buat nasi kunyit apa, bubur telur atas, bawa mari, semua orang boleh makan. Kita tak tahu sebab, sedangkan ayat tu tak ada kaitan dengan nasi kunyit. Tapi barangkali oleh kerana yang dia faham lam yakuni, kuning barangkali dia fikir masa nasi kunyit ni kuning, maka lalu dia buat benda tu. Itulah yang boleh kita tafsirkan sehingga saat ini. Barangkali perlu buat satu research yang lain, saya tak pasti kan, mungkin menunjukkan bacaan itu tidak disertai dengan faham, maka kesannya akhirnya Quran itu tidak hidup. Ataupun kalau ia faham, ia seperti yang disifatkan oleh Syekh Qutb rahimahullah. Kata Syekh Qutb bagi mereka orang Arab, masa aku kecil, aku mendengar ibuku membaca Al-Quran, ianya sangat indah. Apabila aku besar sedikit, aku mendengar ayahku membaca Al-Quran bagi setiap hari. Alunan dan irama Al-Quran sangat indah. Kadang-kala aku mendengar daripada radioku Al-Quran dibaca, aku terbayang-bayang gambaran-gambaran Al-Quran, perumpamaan Al-Quran. Apabila aku masuk ke sekolah, guruku membaca Quran, dia pun menafsirkan Quran. Quran yang indah sudah hilang di dalam celahan tafsirannya. Kenapa? Quran yang cantik, bila dia tafsir, merewak-rewak yang bukan-bukan, merawik-rawik yang bukan-bukan, semua Israeliat, tak Israeliat dimasukkan, cerita-cerita yang karut-marut dimasukkan. Kehebatan akidah tidak ditonjolkan di dalam pencerahan bacaan Al-Quran. Maka kita tidak lagi dapat kehebatan itu. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Tuhan setelah cerita tentang Ibrahim alaihissalam, tentang dia dan akidahnya, Tuhan Allah, apa Allah Ta'ala sebut? Apa Allah kata? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bani, inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ibrahim berpesan, demikian Nabi Yaqub berpesan kepada anak cucunya, wahai, kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah pilih untuk kamu agama, jangan kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan muslim. Tuhan bertanya, adakah kamu hadir ketika Nabi Allah Yaqub dihampiri maut, didatangi maut? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah selepas daripadaku? Ini anak-anak Nabi, Nabi pesan dengan akidah. Kata anak-anak Yaqub, kami akan sembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Tuhan yang satu, kami kepadanya menyerah diri. Itu apa Allah Ta'ala tutup ayatnya. Allah kata, yang demikian itu umat yang telah pergi. Bagi mereka apa yang mereka lakukan, dan bagi kamu apa yang kamu lakukan, dan kamu tak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kita tak akan ada kaitan dengan mereka kalau kita tak sama dengan mereka. Ketika nak mati anak Nabi, Nabi pesan, Nabi pesan tentang akidah. Kita anak-anak kita segar-megar, kita tak pesan tentang akidah. Tak datang pun kuliah akidah. Kadang-kadang mak bapaknya pun tak jelas tentang akidah. Tak tahu pun apa perkara yang membatalkan tauhid, apa perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah. Kursus haji 8 bulan dia pergi. Haji dia buat 2-3 hari je. Dia belajar macam-macam, batal itu, batal ini, sehingga yang tak batal pun dibatalkan.
tiba-tiba bab akidah yang rukun yang pertama, la ilaha illallah, dia tidak mempelajari tentang perkara yang membatalkan syahadah. Saya bukanlah inti kursus haji itu, tapi saya sebut pada banyak tempat supaya diberi perhatian lah. Haji ni 2-3 hari je habis ada orang tu. Kursusnya 8 bulan. Saya pun tak boleh faham apa dia yang dia belajar. Kalau nak diambil proses untuk diterangkan akidah, diterangkan apa, tak apalah. Tapi jangan akhirnya ditumpukan satu benda hadir dengan satu cerita itu, cerita ni, peristiwa pelik macam musim haji, peristiwa ni, akhirnya kita buang masa orang Islam. Wasting time. Kita buang masa umat kita. Masalah akidah tidak dijelaskan. Kita, dan ini telah jadi. Sebab itu Allah Ta'ala settlekan masalah ni. Tuan-tuan bila nak mati, masalah harta pusaka tak payah takut. Kalut. Ni walaupun wilayah kalut sikit sekarang. Allah Ta'ala dah bagi dah harta pusaka untuk anak-anak kita. Supaya mak bapak dekat nak mati, hartaku tu yang ujung tu bagi ke adik kau, yang ni bagi ke agak kau. Tak payah fikir. Dia dah bagi dah. Adil dia bagi. Islam tak zalim. Kemudian dia kata tidak ada wasiat untuk waris. Selesai. Tapi kita nak mati, tu ada kereta aku sebiji tu, kau bagilah. Itu kita fikir. Para nabi, kehidupan mereka keseluruhannya adalah perjuangan tauhid. Sepatutnya tauhid ini tak dipesan daripada anak-anaknya. Tetapi Nabi Allah Yaqub alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, semua para nabi bila menghampiri maut bertanya anak-anaknya tentang akidah selepas kematian mereka. Itu berbeza dengan kita. Kita apa, janganlah bergaduh, letak aku tinggal cukup dah. Itu kita cakap. Benda tu kalau nak cakap masa segar-bugar sekarang ni, masa sekarang kita didik mereka. Dan kita pun macam saya sebut dah tuan-tuan, orang sakit ni, dia tak ingat dah untuk berpesan dengan tu. Walaupun kalau tuan-tuan salam letakkan duit, dia ingat untuk ambil duit tu. Tuan-tuan salam orang nak meninggal, orang sakit, tuan-tuan huruf duit 50, dia tahu, pegang, dia cekap, dia ambil duit tu. Tapi kalau tuan-tuan salam tak ambil duit, balik lah kau, dia tak rasa apa. Kita pun sama, kita pun masa kau tu sakit lah, kita bawa segala makanan pergi. Ya, kita pun tahu dia tak ada makan. Dan apa yang saya nak sebutkan ini ialah kembali kepada trust. Jangan nanti kita, saya tidak anti kepada orang baca fadailul amal, fadilat-fadilat amal, tetapi jangan nanti kita tenggelam dalam fadilat amal itu sehingga kita melupai trust yang telah kita sebutkan tadi. Nanti kita nak masuk fadilat, nanti dia asyik fadilat, tak apalah aku fadilat. Atau orang Islam kena sembelih, kena bunuh, tak apalah, ini fadilat semayang 2 rakaat ni pun tak larat masuk syurga lah. Jadi masalah. Dan kita kena tahu dalam kes fadilat banyak hadiah-hadiah palsu. Itu kira satu benda kena tahu. Sebab itu ada orang, Nuh bin Abi Maryam, salah seorang yang terkenal kerana memalsukan hadis. Dia Nuh bin Abi Maryam dikenali Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami' ni orang soleh. Soleh dalam erti kata orang kita lah, rajin semayang, rajin masuk dulu. Sehingga para ulama hadis kata jama'a kulli syai' illa sidq. Semua benda dia himpun, melainkan dia tak himpun kebenaran pada diri dia. Dia cakap bohong. Dia reka banyak, dia fabricate banyak hadis-hadis palsu. Ribuan, khasnya berhubung dengan fadilat-fadilat surah. Dan orang bertanya kepada Nuh Al-Jami', kenapa kau buat? Dia kata, aku tengok ramai orang suka baca buku sirah dan mereka tak apa baca Quran. Aku reka hadis-hadis supaya galakkan mereka baca Quran. Sebab itu Nabi SAW, sebab itu para ulama bila sebut mereka mengulas hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong kepada aku dengan sengaja, siap tempat duduknya api neraka. Mereka sebut seperti mana kata Ibnu Salah, yang demikian dikata Ibnu Jama'ah, dan demikian kata para pengkaji hadis, demikian kata Al-Imam Bulqini. Kesemua mereka menyatakan sesungguhnya golongan yang buat hadis palsu itu aksam, banyak kuat, dan paling banyak, paling bahaya adalah golongan yang yantasibuna ila zuhud, golongan yang menasabkan diri mereka kepada zuhud.
atau golongan yang menggelarkan diri mereka kesufian. Mereka ini kononnya nak galakkan orang buat baik. Mereka mewujudkan hadis-hadis yang palsu. Kata Hammam Sa'id, mereka lupa mewujudkan hadis palsu itu telah menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam sebelum mereka selamatkan orang lain. Salah cara. Maka banyak hadis itu telah dibuat, termasuk hadis yang selalu kita kritik, dan alhamdulillah sekarang kurang lah. Sehingga kadang-kadang tak masuk akal. Siapa yang bersembahyang pada malam tarawih sekalian, pahalanya seperti Nabi Allah Ibrahim. Senang tuan-tuan. Sebab itu tentu aja apa dia tak nak lah. Dia kata takkan masuk neraka aku seperti Nabi Allah Ibrahim 2 tahun dah sembahyang, 2 kali Ibrahim dia kata. Seorang pun masuk surga, takkan 2 orang Ibrahim tak masuk dia kata. Ada malam yang seperti sekalian para nabi. Seorang nabi pun masuk surga, takkan sekalian tak masuk dia kata. Tuan-tuan, jom kita ajak tuan mak mungkar berlaku, kita kena baiki masyarakat, kita kena dakwah, kita kena bawa tauhid. Tak apalah, you pergi dulu. Saya yang ada pun sekalian para nabi. Seorang nabi masuk syurga, takkan saya masuk neraka. Pahala dia sekalian. Artinya dia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tak masuk akal. Bila kita kritik pada peringkat awal, ada tokoh yang keluar akal kata, apa salahnya ini fadailul a'mal? Ini fadilat amal. Kita kata syarat fadilat itu, ia tidak boleh menyanggah usul Islam kalaupun ia dhaif. Ini menyanggah usul Islam. Paling baik malam Lailatul Qadar pun 1000 bulan dan lebih daripada 1000 bulan. Tiba-tiba ada fadilat yang lain. Demikian fadilat-fadilat yang lain. Kita ketahui bahawa dia orang kata dia orang ni tolak hadis fadilat. No. Kita tahu ada di kalangan para ulama yang menyebut hadis fadilat yang dhaifnya sedikit, yang dhaifnya tidak begitu kuat, yang tidak terlalu dhaif, bukan syadidud dhaf, bukan terlalu dhaif, boleh diambil i'tibar, boleh diambil nilai, boleh disebut. Tapi Ibn Hajar menyatakan hendaklah dia tak sandarkan hal ini kepada Nabi kalau dia beramal secara seorang, dan hendaklah tak sanggah dengan usul-usul Islam. Tapi kalau hal-hal yang demikian bersanggah dengan usul-usul Islam, demikian itu saya menyebut beberapa perkara, dan kadang-kadang menyanggah. Seperti hadis yang sebagian tuan-tuan mungkin tanya balik, hadis dalam kitab Fadailul Amal yang dibaca itu fadilat amal. Apabila disebut Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak, kita tak dapat terima disebabkan dia banyak harta. Ia akan membawa, walaupun pertama Imam Ahmad sendiri menghukum hadis itu pada rawinya, kedua ia seolah-olah memberi gambaran boleh melemahkan kekuatan Islam. Kalau Abdul Rahman bin Auf yang harta bendanya diberikan kepada Islam masuk syurga lewat merangkak, kita orang kaya dalam Islam ni terjun terus ya. Maka dengan itu orang Islam akan lemah dari segi ekonominya, di semua dari pembangunan kekuatannya, boleh memberikan kesan yang negatif kepada pembangunan umat. Maka dengan itu kita tolak. Hal ini kita hendak, kita harap ustaz-ustaz keseluruhannya memahami tujuan kita tidak bertujuan untuk bertembung dengan mereka, tetapi ingin memberikan Islam yang dapat hidup untuk generasi moden ini. Islam itu ialah Islam yang tulen, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, nanti akan berlaku salah faham. Yang datang dengar-dengarlah kuliah, nanti yang muda-muda yang tak datang, dia tahu lah Islam, dia tak kata di mulut dia, tapi hati dia rasa Islam ni kolot sikit lah. Dia rasa itu kadang-kadang ada asasnya. Kita yang bawa cerita yang bukan-bukan pada dia. Itu yang saya selalu dalam kuliah saya beberapa kali saya sebut. Kita tak boleh terima lagi di masjid duk buat cerita bahawasanya makan apple apa? Itulah cerita makan apple, tak tahu siapa punya tuan dia, pergi cari pokok dia. Pergi tu pergi tanya, siapa punya pokok? Saya punya, kata. Tanya menghanyut dalam sungai saya makan. Oh, tak boleh halal, dia kata. Melainkan awak mesti kahwin dengan anak saya. Terpaksa dia kahwin, tapi anak saya buta, pekak, bisu. Kita cerita dalam masjid, dia menjatuhkan maruah Islam. Kalau itu penilaian Islam, tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan langgar kereta orang lain kerana dia bawa emas mahal, Allah langgar, minta maaf tuan, saya tak halalkan, kena kahwin dengan anak saya. Teruk kita. Tapi anak saya pekak bisu, kita pun ingat cerita tu, kahwin-kahwin pekak sungguh ha? Dengan bisu semua cukup padan. Mana ada dalam Islam kahwin tak tengok? Mana ada dalam Islam kahwin sebelum? Mana ada?
Semua Islam semua kahwin dengan pilihan. Islam semua orang kahwin dengan rela. An-nazarta ilaiha, kata Nabi, kau dah tengok ke kau nak kahwin? La. Nabi kata idhhab fanzur ilaiha, pergi dan tengok dia, kata Nabi. Tengok dulu. Tengok itu mendatangkan cinta. Sebab tu kita tak terima orang dulu-dulu kata tak apalah, elok di mata mak, elok di mata saya, elok di mata ayah, elok di mata kita. Mana boleh, ayah dia janda pun elok mata dia, kita muda lagi, mana boleh. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah Al-Bahili adalah antara sahabat Nabi yang lewat mati, tapi setengah orang kata dia paling lewat. Tak, dinisbahkan kepada ahli Syam. Abu Umamah lewat. Abu Umamah Al-Bahili matinya di Syam. Abu Umamah Al-Bahili ini antara sahabat yang cuba usaha untuk pujuk ketika krisis Ali dan Muawiyah. Dia dan Abu Darda antara orang yang cuba, tapi gagal. Sehingga akhirnya dia membuat keputusan untuk tidak menyokong Ali dan tidak menyokong Muawiyah. Dan kita kena tahu, seperti mana kata Ibn Sirin, saya sebut Umamah ni, bahawasanya ombak fitnah itu berlaku di kalangan sahabat setelah kewafatan Nabi dalam isu pembunuhan Uthman. Berbeza pendapat. Ombak fitnah itu berlaku, sahabat yang hidup puluhan ribu, tetapi mereka yang terlibat dengan krisis ini sangat sedikit, tak sampai 100 orang, bahkan tak sampai 30 orang pun. Oleh kerana itu maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau tuan-tuan baca nama Abu Umamah ada di sana dan sini, kadang-kadang kita kena tahu akhirnya Abu Umamah tidak terlibat dalam krisis ini. Bagi mereka yang terlibat, kita kata was-sahabatu kulluhum udul inda ahli sunnati wal jamaah. Dan sahabat itu kesemuanya udul, adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Riwayat mereka tengah malam, tengah pagi, petang, apabila dinamakan sahabat, nama rawi awal sahabat, kita tak petikai sahabat. Kita hanya menyemak rawi yang selepas daripada sahabat. Bagi kita, seperti mana yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, menakalkan daripada Al-Baghdadi, daripada Ibn Kathir, ketika menceritakan sahabat, kata mereka was-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu kesemuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Saya sebut hal ini kerana tuan-tuan kena tahu dalam senyap ini Syiah berkembang dalam negara ini. Ramai orang yang disyiahkan kerana dia salah faham. Saya, kalau tuan-tuan jumpa, kita banyak beli buku bagi mereka baca tentang sahabat. Saya juga ada buku saya tentang sahabat ini. Tuan-tuan beri supaya mereka baca apa-apa saja, supaya mereka tidak salah faham. Kadang-kadang mereka jadi Syiah itu di atas krisis yang berlaku di kalangan sahabat, sedangkan mereka tidak melihat daripada sudut yang betul. Dan kita pernah ada beberapa kali seminar berhubungan sahabat ni. Hendaklah pengajian-pengajian Islam bersifat kuat. Masjid hendaklah melahirkan kuasa ilmu, yang mana oranglah keluar daripada masjid ini apabila mendengar tentang Islam, boleh menghuraikan tentang Islam untuk orang lain. Janganlah dia hanya fadilat semayang 2 rakaat, lepas tu dia pun tak tahu apa cerita. Hendak kuat, kerana benteng kita yang paling kuat ialah akidah. Semua yang hadir ke dalam kuliah kita hendaklah menjadi penyebar akidah yang benar, yang ditegakkan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, kalau dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bukanlah semestinya dia mendengar. Kerana di kalangan sahabat ada yang banyak hadis dia tak dengar, tapi dia ambil daripada sahabat yang lain. Umpamanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kerana dia ketika Rasulullah wafat dia masih kecil. Ada hadis yang dia dengar, tetapi oleh kerana itu banyak yang riwayat yang lain dia ambil daripada sahabat yang lain. Demikian orang kadang-kadang pertikaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas alasan kenapa Abu Hurairah riwayat banyak. Ni Syiah pertikai. Sedangkan dia masuk Islam pada masa peperangan Khaybar pada tahun 7 Hijrah.
Kita katakan bahawasanya bukan semua riwayat itu didengar sendiri oleh Abu Hurairah, tetapi adanya usaha mendengar daripada sahabat yang lain. Mungkin orang tanya kenapa dia tak mention nama sahabat tu. Kita kata dia tak perlu mention kerana dia itu sendiri adil. Ibnu Abbas tu sendiri dipercayai, tetapi kalau rawi selepas daripada sahabat, dia tak sebut nama rawi yang dia ambil, riwayat itu dipertikaikan. Ini ada babnya. Namun para sahabat adil. Jadi marasilus sahabah dia panggil, mursal bagi ni pelajar-pelajar sebahagian kita ustaz-ustaz ni, mursal sahabat ini kita iktibar, kita ambil dia kerana berlaku banyak. Tapi Abu Umamah bila kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Al-Quran ni apa? Tuan-tuan sebagai orang belajar ni, Al-Quran ni apa? Kita kata Quran ni, kita ambil tunjuk ni Quran. Orang tanya Quran tu apa? Secara umumnya kalau Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah ni yang diturunkan kepada Musa juga kalam Allah, yang diturunkan kepada Isa juga kalam Allah, yang diturun dalam suhuf juga kalam Allah. Tetapi bila kita kata Al-Quran kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan yang lain. Tapi oleh kerana ada lagi kalam lain yang turun, tapi kita kata muta'abbad bitilawatihi, yang dianggap ibadat dengan bacaannya, setiap hurufnya ibadah, maka itulah Quran secara ringkasnya, tak definisinya. Nabi SAW suruh kita baca Al-Quran, dan Nabi kita baca Al-Quran kerana tanpa pembacaan pada Al-Quran kita tidak dapat ilmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, dia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada tuan punya orang yang baca tu. Apa maksud syafaat? Ini maksud syafaat. Syafaat maksudnya dia membantu, menolong. Kita kata hantu orang bagi syafaat, kita dalam susahan, dia tolong kita, dia beri tambahan kepada kita, itu juga syafaat. Apa bila kita kata Al-Quran memberi syafaat? Apa syafaat yang Quran beri? Maka kita tahu dia beri kepada orang yang susah. Siapa yang susah di akhirat kelak? Manusia yang susah di akhirat kelak ialah manusia yang ada dosa, yang masuk ke dalam neraka. A'udzubillah. Tetapi dengan pembacaan Al-Quran secara iman, mesti asasnya iman. Tadi kita sebut, kalau dia tak beriman, dia baca tak adil. Sebab tu orang Melayu kadang-kadang dia tak penting ke iman, dia penting baca. Sebab tu masa hidup dia tak baca, mati dia suruh orang baca kat dia. Masa hidup orang baca Quran, masa mati dia banyak duit, dia suruh orang baca. Dia rasa Quran yang dibaca tu semasa mati boleh membantunya. Kita bukan bincang masalah sampai tak sampai, itu awak silap. Kita bincang dua perkara. Kita bincang kesan negatifnya, dan kemudian kita bincang tentang upah mengupah yang awak perolehi. Satu orang yang baca Quran tanpa pahala, baca kerana nak dapat duit, semata-mata nak dapat duit. Buktinya kalau tuan-tuan tak bagi duit, dia tak baca. Dia mari jumpa, saya tak tahu di sini tak ada, di tempat saya mungkin ni berapa banyak nak perhabis, dia tanya. Orang tahu kata perhabis, kita kata perhabis lah 2,000 je tu. Dia ambil lah 2,000. 2,000 tak apalah, kita baca 2 orang. Kalau tengah-tengah dia baca, tuan-tuan tak bagi, tuan-tuan bagi tahu dia, minta maaf lah kami tak jadi nak bagi 2,000, 1,000 je, dia balik tuan-tuan. Iya, balik tuan-tuan. Semayang mayat pun sama, sini tak kot. Dia semayang mayat jenazah, semua dia orang datang tu ada dia punya kelab semayang mayat dia punya ada, tak apalah mayat tu, tapi tanya dia datang tu, kira dia ada buat satu call lah, semua orang datang mayat. Tengah duk baca doa tak habis lagi ni, duit bagi ni, sampul RM4, satu takbir RM1, 4 kali takbir RM4. Kalau dapat RM8 tu tinggal satu, kalau RM10 tinggal satu takbir RM2.5. Kalau ada orang semayang,
Dr. Faruk ada, Dr. Faruk tahu dia orang Penang. Kalau orang semayang kadang-kadang dia keluar, orang bagi duit pintu sana, setengah dia tak bagi, setengah sepas mayang baru dia bagi duit, dia bagi dekat pintu, keluar dia bagi satu sampai. Dia keluar kata pintu ni, tengok tak ada orang bagi, dia marah, apa tak bagi duit. Orang cakap bukan pintu tu pintu, dia masuk balik tuan-tuan, dia keluar sana. Percayalah tuan-tuan, percayalah cerita ni, tuan-tuan pergi tengoklah. Ya adalah yang ikhlas ada juga, tapi kalau yang datang berkumpulan memang kena bayar duit. Kalau tuan-tuan tak, sehingga kadang-kadang ini cerita betul, duduk petang-petang, sebahagiannya orang dah pencen kan, mereka dah pencen, tak apalah, pencen tu bagus kan, dia dah pencen, kadang-kadang tak ada apa, dia ada aktiviti orang pencen kan. Kadang-kadang dia kata sama-sama, dia tak dengar kat mana-mana ke dia kalau boleh nak ada orang mati tak ada orang mati rasa tak puas kata. kalau ada 2-3 orang mati, lepas juga duit kopi kita kata. Hadirin hadirat sekalian, kembali kepada masalah bacaan Quran. Saya nak jelaskan hal ni, kita bukan nak counter dia, tapi kita nak jelaskan apa yang disebut oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam mensyarahkan Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Walaupun para ulama berkhilaf pendapat tentang sampai itu pun tidak bacaan Al-Quran, khilaf, tetapi mereka menyatakan hendaklah tak diupah bagi pihak yang kata sampai, tak diupah. Kalau si mati mewasiatkan agar duitnya digunakan untuk bacaan sebagai upahan, wasiatnya batil kata dia. Tuan-tuan tengok Syarah Aqidah Tahawiyah, wasiatnya batil katanya. Satu orang kata, Allah maj'al thawaba man qara'na hadha li fulan wa fulan. Itu mereka meniru apa yang disebut oleh Ibnu Salah. Ya Allah, jadikan pahala apa yang kami baca ini pada fulan dan fulan. Kau nak bagi hantar pahala, kau mesti ada pahala. Katakanlah kita minta, ya Allah, kata kita baca, tuan-tuan solat ni baca Fatihah, ataupun tuan-tuan baca Qul Huwallah. Lepas tuan-tuan baca Qul Huwallah sekali, tuan-tuan kata, ya Allah, jadikanlah pahala Qul Huwallah ini kepada ibu saya. Kalau Allah mustajab, jadi hak Allah nak menerima doa. Kalau ia tak mustajab, tak jadi. Tapi kalau tuan-tuan baca untuk dapat duit, tuan-tuan tak ada pahala. Macam mana tuan-tuan kata nak hantar pahala? Kalau tak kerana duit kita tak baca, kita tak ada pahala katanya. Tuan-tuan buat bukan kerana Allah, kerana duit. Macam mana kata nak hantar pahala? Maka bila package sekarang ni, dia buat ke 3,000, 4,000, dia ikut juga macam umrah kan. Ada yang 7,000 sekarang. Bila dia kata nak hantar, tuan-tuan kalau orang tempur barang, tuan-tuan ambil duit, tuan-tuan tak hantar barang, apa hukumnya? Sekarang bila tuan-tuan ambil duit 7,000, pahala tak dihantar, duit telah dibayar, apa hukumnya? Pahala bukan banyak. Dia tanya ustaz je nak, saya dah post apa ni, dia boleh kata gitu? Satu. Dua, ia memberikan kesan yang negatif. Orang kaya rasa dia masuk syurga, dia banyak, maka dia tak pernah penting pun tentang Quran masa hidup dia. Tak apa, aku mati aku bagi kat ustaz 10,000, orang tenganga dia, buat dia. Cuba kata mula-mula bila mati hantar, ni bapak saya meninggal, bapak awak masa hidup tak pernah datang surau kata, tapi dia tinggal 10,000 untuk ustaz baca. Ya ke? Mudah-mudahan Tuhan ampun dia. Ya, akhirnya maka jadi mainan. Orang tak anggap serius dalam agama. Al-Quran tidak dibaca sebagai kitab yang memberi panduan. Tujuan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya, memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tidak sampai kerana orang anggap Quran ni ialah bacaan sempurna kematian. Hadirin mukminin, para ustaz, para guru semua, kita semua tak payah berbalah panjang hal ni. Tetapi kita ingin baiki umat ataupun tidak? Jika anda ingin baiki umat, ini caranya. Galakkan mereka membaca Al-Quran. Suruh kata Al-Quran ini membela anda jika anda beramal dengannya. Jika nak mati baru anda caranya. Ketika hidup anda tak beramal. Kalau kita baca di hadapannya, aqimis solah, dirikanlah sembahyang, dia yang terkedang atas katil boleh mendirikan sembahyang. Dia yang ati'ullah wa ati'ur rasul, taatkan Allah dan Rasul. Dia yang terkedang di atas katilnya boleh taat Allah dan Rasul. Ayat ini hendaklah dibaca semasa dia hidup. Kalau semayang hidup dia baca, kemudian selepas dia mati, anak dia baca Quran,
Anak kata, ya Allah, mintalah bacaan Quran ni diberikan pahala pada ayahnya. Kita kata ulama berkhilaf pendapat dalam hal itu. Ya. Tapi awak pusing isu. Kita sedang melihat bagaimana membaiki umat. Kita ingin mereka kembali kepada Al-Quran sebagai masdar, sebagai sumber untuk dibaca dan dihayati dan dibina kekuatan Al-Quran dalam kehidupan umat manusia. Syafi'an, dia memberi syafaah yang pertama kepada orang yang ada dosa besar. Mungkin dia baca Quran tapi dia terlibat dalam dosa besar. Bagaimana kehendak Allah Azza wa Jal, insan kadang-kadang tergelincir atau apa. Mudah-mudahan dengan bacaan dan bacaan yang disertai dengan iman itu boleh mengeluarkan dia. Satu. Kedua, syafaah bermaksud mungkin dia berada dalam syurga pada satu tahap, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya pada tahap yang lebih tinggi, mudah-mudahan insya-Allah. Insya-Allah saya ingat setakat itu dulu sebagai satu mukadimah pada fadail dan satu hadis, dan insya-Allah hadis yang ke depan kita akan baca dengan lebih banyak insya-Allah, dan saya akan menjawab soalan. Mana soalan? Tuan-tuan, alat perakam ni terlalu banyak atas meja ni, tapi jangan tersilap ambil. Oh, itu siapa? Tak, saya punya tersilap. Saya tak kata, saya tak tahu apa. Saya ceramah je, tak terbabit menjaga alat-alat ni. Itu pun bagi tahu saya penting kan. Macam-macam puluh-puluh ni, jadi masing-masing ambil dengan bahan masing-masing. Dendam dan marah. Mohon sedikit panduan untuk mengurangkan penyakit. Hadirin mukminin sekalian, saya cakap tentang ini satu masalah. Dendam lah berarti kata satu orang ingin bertindak balas pada satu orang. Nak intiqam apabila tiba masa. Hal ini berlaku disebabkan insan kadang-kadang dalam muamalah, dalam berurusan dengan orang lain, dia terputus hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini berlaku bukan saja berlaku kepada orang-orang biasa, kadang-kadang berlaku kepada orang agama. Ustaz pun macam saya, umpamanya selain saya juga yang banyak kelemahan ini macam saya. Kadang-kadang mungkin ada orang kata apa kepada kita nak jawab dia tu bukan kadang-kadang kerana nak bela agama dah, kita dendam. Ini tak betul. Sebab tu perkara yang seperti ini dielakkan. Sebab tu kita tak banyak berjaya kesan dakwah kita ini. Walaupun penceramah ramai ceramah tapi tak berjaya. Sebab penyampai itu tidak kuat ruhnya. Dikatakan Imam Malik rahimahullahu taala, apabila orang bagi tahu kepada dia supaya dia kempen agar dibebaskan hamba, 5-6 khutbah dia tak kempen lagi. Sehingga khutbah yang keberapa dia sikit je, bebaskan hamba, kerana demikian itu diajar dan disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Ramai orang bebaskan. Lalu orang yang suruh tu bagi soalan pada dia, kata pada dia, kalaulah kau sebut benda ni sebulan 2 bulan lepas, kan dah ramai orang bebaskan, kau lambatkan kebajikan. Dia dah tak. Sebulan 2 bulan yang lepas dia kata, aku sedang kumpul duit untuk membeli hamba dan aku nak bebaskan. Sehingga aku tak mau, aku termasuk di kalangan orang yang kata apa yang dia tak buat, aku buat dulu sebagai untuk diri aku. Kemudian aku pun cakap aku memberikan kesan pada orang ramai. Ini suatu hal. Dan kemudian tuan-tuan, kadang-kadang macam mana nak baiki dendam, hasad, semua ni. Subhanallah, benda ni kita kena ikuti, baca hadis-hadis nas Al-Quran berhubung dengan bagaimana hasad, dendam ini memakan diri kita sendiri dan memakan amal saleh dan menjadikan seorang yang dendam. Tuan-tuan macam ni saya, tuan-tuan bergaduh dengan saudara muslim di pejabat, tuan-tuan bergaduh, dia muslim, tak ada apa kita bergaduh tak ada pasal urusan dunia. Apa perasaan tuan-tuan bila setiap kali pergi jumpa dia, oh serabut kita, tak bertembung ada kita serabut. Kadang ada duduk satu pejabat kita ada satu orang yang kita tak bercakap, masalah kita. Walaupun dia tak kata apa kita, tapi kita rasa tak selesa, demikian hidup ni. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini tidak ada adawatu wal baghdha. Tengok Ibrahim kata apa? Wa bada bainana wa bainakum
al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Nyatalah di antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian sehingga kamu beriman dengan Tuhan yang satu. Kalaupun manusia nak berselisih, selisih tak akidah. Berselisih pada benda kecil-kecil, masalah anak, masalah apa, kadang-kadang satu orang singkat fikirannya. Sedangkan satu orang Muslim disuruh sayang dan cintai, maafi antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Dikatakan korban adalah wajib bagi setiap yang mampu setiap tahun. Tidak ada nas yang menunjukkan ke peringkat itu, bahkan korban ada disunatkan. Cumanya boleh tak kalau sekiranya kita ni tak ramai, duit tak banyak, family kita ada 10 orang, kita ada seekor kambing yang boleh beli, kita nak sembelih seekor kambing itu untuk mewakili semua family kita, semua anggota keluarga kita, boleh ataupun tidak? Yang sahih boleh lah masalahnya. Kerana Nabi SAW apabila disembelih, dia kata, Allah taqabbal hadha min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimakanlah ini daripada Muhammad dan daripada kaum keluarga Muhammad. Sebab riwayat wa ummati Muhammad, dan umat Muhammad. Jadi kita boleh, tapi kalau kita share, dibahagikan kepada 7, ya. Tapi kalau satu ekor tu kita saja, keluarga kita rangkumkan semua, ya Allah, untuk semua kaum keluarga aku. Boleh, dia kata. Ini tuan-tuan kata isu tak muat di akhirat, nak naik macam mana ramai. Ini tak payahlah, ini urusan mungkin urusan tuan-tuan, urusan Allah Ta'ala. Kita ni suka banyak masuk campur, urusan akhirat pun nak masuk campur, kan? Tak habis bahagian kita je. Mengenai Uwaisul Qarni, Uwaisul Qarni disebut dalam Sahih Muslim, Imam Muslim, dalam riwayat daripada Nabi SAW. Adakah Uwaisul Qarni ini lebih afdal daripada sahabat ataupun tak? Kita kata tak. Dari segi fadilat sahabat. Tapi Uwaisul Qarni seafdal tabi'in. Tabi'in yang paling afdal. Kerana dia disebut oleh Nabi. Dia ni disebut oleh Nabi, orang yang datang daripada Yaman, di mana dia sangat taat kepada ibunya, sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali berlumba-lumba cari. Pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, akhirnya datang kabilah daripada Yaman, dia bertanya tentang Uwaisul Qarni. Uwaisul Qarni akhirnya jumpa orang yang bernama Uwais ni. Dia ni sebenarnya jaga kuda saja, tetapi dia adalah orang yang taat kepada ibunya. Nabi sebut doanya mustajab, dan Nabi minta supaya mereka minta supaya dia memohon keampunan kepada Allah untuk mereka. Umar pergi jumpa dia, minta dia pohon keampunan untuk Allah untuk Umar, sedangkan dia khalifah ketika itu, tuan-tuan. Ini beza dengan kita tak apa dah saya. Tak, Umar dia sahabat Nabi, dia jumpa dengan Nabi, Nabi sebut fadilatnya, tetapi apabila ada je cerita ruang untuk manusia bila istighfar, daripada satu orang yang boleh istighfar dan mengampunkan dosa, dia cari setiap kabilah Yaman datang, afikum Uwais, adakah di kalangan kamu Uwais, adakah di kalangan kamu Uwais? Sehingga apabila dia dapat Uwais, dia kata, tolonglah kamu minta supaya Allah mengampunkan dosaku. Subhanallah, para sahabat radhiyallahu anhum. Uwais bukan sahabat, kerana syarat sahabat itu man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya dan mati dengan iman. Uwais ni memang beriman, tapi ia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, tapi Nabi sebut dia dan kelebihan dia. Uwaisul Qarni. Mohon komen berkenaan kewujudan saka yang dibelah oleh orang dahulu dan mencari tuan baru. Ini bagus cerita. Selepas kematian tuannya, ada kes orang lelaki bertunang beberapa kali, tapi putus dikaitkan dengan saka perempuan yang masuk. Ini ada dua cerita, tuan. Pertama, saya macam mana saya sebut, tuan-tuan, janganlah semua benda ni kita semua asyik-asyik hantu, itu dulu. Dia putus tunang, hantu. Kawan seorang dia panggil saya, asyik accident apa siapa? Hantu. Apa tu? Kadang-kadang itu saya kata, kadang-kadang hantu pun tension, dia dituduh benda-benda yang dia tak buat. Dia tak buat, dia dituduh benda yang bukan-bukan. Apa saja hantu. Jadi otak dia hantu. Letih kita. Saya bukan nafikan sihir. Itu hal, kita tak nafikan sihir. Kadang orang mai kedai dia tak laku, kenapa? Dia kata orang buat. Orang buat apa? Kadang-kadang dia memang makan tak bagus. Kita pergi makan tak bagus.
Semua orang buat. Saya tak nafi ada orang boleh sihirkan, saya tak nafi, tapi janganlah semua. Sebenarnya saya kata tuan-tuan, yang confirm orang buat ni ialah orang pregnant ya, itu confirm. Ya. Mengenai saka. Saka ni sebenarnya apa Melayu menamakan ikut dia lah. Tapi yang penting konsepnya macam ni je. Ada di kalangan manusia ini yang dia berbaik dengan rijalun minal jin, lelaki-lelaki daripada jin. Untuk baik dengan lelaki daripada jin ni sukar, melainkan dia kena lakukan banyak perkara. Itu dia nak jadi bomo tu tuan-tuan. Bukan kata jin jalan-jalan, jin kau buat apa seorang-seorang tak ada, jom ikut aku, tolong aku. Tak ada jin mau ikut gitu. Maka dia kena buat upacara supaya jin taat pada dia. Sebahagian upacara ataupun kebanyakan upacara itu mengandungi unsur syirik. Unsur syirik itulah yang tuan-tuan akan tengok, dia akan perasap kerih malam Jumaat, dia akan kendurikan itu. Dia kata tak ada apa ni, kita kenduri je. Tapi kenduri, puasa, semua ni dibuat bukan kerana Allah, kerana nak dapatkan jin. Macam mana dia nak dapatkan jin? Jin ni masalah dia, jin ni dia ada kabilah-kabilah dia. Jadi bila dia nak dapatkan dengan jin tu, dia terpaksa buat satu urus niaga dengan ketua kabilah jin. Jadi yang tuan-tuan tengok dia perasap, dia jampi, dia panggil itu, sebenarnya dia bukan puja jin tu kebanyakannya, dia puja ketua kabilah jin tu. Bila dia taat kepada ketua kabilah jin tu, ketua kabilah jin tu akan bagi satu jin kepada dia. Ni jin ni dia khidmat untuk you. Jadi you pula setiap malam Jumaat perasapkan untuk saya. Jin punya target syirik. Dia punya matlamat dia, awak syirik. Sebagai ganjaran awak syirik, saya bagi satu benda pada awak. Ada orang boleh berkhidmat dengan awak. Jadi orang ni berkhidmat. Jin yang berkhidmat ni, dia kadang-kadang dia bukan redha, tapi dia takut dengan ketua kabilah dia, bukan takut dengan manusia ni. Dia kadang-kadang dia itu dalam istiqatan yang lain, dia disihirkan dahulu sebelum dia buat sihir pada orang lain. Yang ni dia terikat, dia tak lagi mana, dia terpaksa taat. Bila dia terpaksa taat, dia ada beberapa benda kadang-kadang dia balas dendam dalam senyap. Itu sebahagian menyebabkan kadang-kadang tak mustahil dia buat benda-benda yang merosakkan janin, menggugurkan anak bomo, menyebabkan dia sentiasa ada kemungkinan tu ada kerana jin tu. Jin ini sebab tu tuan-tuan kadang-kadang bomo dia nak datang berubat kan, kita panggil dia datang berubat, rumah kena sihir, dia mai tengok, dia kata saya minta maaf lah, tolong cari orang lain, saya tak boleh buat. Sebab itu ialah kerana jin dia tak setara dengan jin yang ada tu. Mungkin dia ambil jin dari satu kabilah kecil lah, tengoknya jin besar, dia tahu tolong janganlah, dia tampang aku 3 kali, pening dia dah. Jadi dia tak mau. Jadi sebab tu dia tak boleh. Kalau dia berdoa pada Allah Ta'ala, tak ada benda macam tu, mesti apa pun you boleh doa pada Allah. Tapi kenapa tuan-tuan bagi sebagian, dia kata saya tak boleh buat yang ni. Sebab dia tanya, dia kata aku tak boleh. Dia kata kau tengok dia, kerana dia berbeza-beza bangsa dan berbeza-beza kekuatan. Bila dia mati, dia ada beberapa jenis. Bila dia mati, kadang-kadang jin ini memulakan proses intiqam, balas dendam. Dia nak balas dendam tu, dia kacau lah, dia macam buat kacau, bagi orang histeria, bagi apa. Dan ahli sunnah seperti mana yang disebut oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Islamiyin, bahawasanya ahli sunnah percaya, dia berbeza dengan Mu'tazilah dalam hal ini. Dia percaya bahawasanya manusia boleh kena histeria disebabkan jin. Sebab tu Quran kata alladzina ya'kuluna riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzina yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba tidak berdiri pada hari kiamat melainkan seperti orang yang kerasukan syaitan disebabkan penyakit gila. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Az-Zadul Ma'ad menyebut bahawasanya masalah histeria ni 2. Yang pertama, dia memang histeria disebabkan gangguan akal dia, tak ada apa, dia memang begitu, dia tertension, tertekan, dia jadi histeria. 1. Yang kedua, disebabkan memang adanya unsur lain, iaitu unsur jin tadi. Jin ni dia masuk melalui urat darah kita ni. Tuan-tuan pergi kepada bomo Cina hak duk pakai jarum tu, dia pandai, dia tikam kita satu urat, kita gelak, kau kita gelak. Dia cabut, dia tikam lain, kita nangis. Dia tak kadang-kadang dia tahu. You pernah, saya pergi dengan seorang kawan tu okey, dia cucuk, dia kata you pernah pergi tak betul sikit, dia kata kawan tu, saya tak tahu.
Lepas tu dia kata, dia dulu dia kata. Dia kata, macam mana you boleh tahu? Dia kata, dia tengok pada pergerakan apa? Urat tu yang dia ni. Bukan kata dia tahu yang gaib, tak. Jin ni bila dia masuk ke dalam urat saraf ni, jadi kontu jadi gelak, kontu jadi apa? Jadi menangis. Kadang-kadang jin ni dia belum, masih lagi lesen L, dia masuk, dia nak bagi orang menangis, orang gelak. Jadi dia tak pandai lah katanya. Jadi begitu. Yang penting tuan-tuan, tak ada misteri lah, tak ada misteri. Benda ni simple lah, tak ada misteri. Tak ada misteri. Ini selangkah ke alam misteri ni semua buang masa. Buang masa. Tak ada misteri. Itu saja konsepnya. Dia masuk, dia mengalir dalam urat darah. Dia macam virus, macam apa, dia boleh menyebabkan orang jadi tak center. Jadi jin-jin ini yang berkhidmat ni, dia bila mati tuan dia, jadi dia pun khidmat lah, dia pun berkhianat lah. Dia begini, dia masuk ke cucu ni, dia masuk cucu ni. Kadang-kala dia menjelma. Maka setengah orang dia tak faham, dia kata, aku nampak datuk kau balik malam tadi, kata. Dia tak faham, ini barangkali nak kena buat kenuri ni. Jadi dia buat kenuri dulu, sebab dia rasa dia balik malam 7, malam 40. Jadi kalau datuk kau dulu ni suka makan laksa, dia orang Penang, jadi kau kena buat kenuri laksa pada malam 40 kan. Kira mati boleh duk balik makan laksa lagi, kira okey lah kan, tak ada masalah lah, tak usah takut apa. Tapi duk bagi tahu lah apa malaikat nak tanya dia, tak apa, you malaikat akan tanya awak sekian-sekian, tapi pada malam 40 I jemput you balik makan laksa. Lain kali kita talking tak abang ada. Okey tuan-tuan, bila benda dia berlaku menyebabkan apa, dia bertindak balas. Kedua, kadang-kadang dia tak bertindak balas, dia jadi suka kepada tuan dia yang lama. Dia baik, dia kawan, dia sedang cari anak-anak dia untuk dia bersahabat juga macam mana dia bersahabat dengan tuan dia yang lama, dengan tujuan supaya kawan ni mengulangi syirik yang pernah dibuat oleh yang dulu. Nanti dia ni pun bila nak rapat, you kena puasa 3, dia ni orang semayang, you kena puasa 3 hari. Dia kata dia pun suruh benda tak baik, suruh benda baik puasa. Tapi dia puasa itu kerana jin. Dia puasa kerana jin. Cuma orang Melayu bila main ke alam Melayu, dia bubuh nama Pontianak, hantu air, hantu kubur, pelesit. Semua ni satu je apa? Jin. Jadi bila dia bubuh nama banyak-banyak, jadi serayau, jadi macam lagi takut, misteri. Lepas tu dia kata Pontianak sundal lepas, sundal malam tengah. Tapi yang duk sundal tengah hari tu yang kita tengok lebih takut daripada yang sundal malam. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung bagi esok di UK Heights kan. Allah maja'al jam'ana hadha jam'an mahhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qala ihbiqa minha jami'an ba'dukum li ba'din aduw fa imma يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى